Assalamualaikum sekali. Saya akan menerangkan latar belakang isu, konsep perkataan rasuah dari segi etimologinya berasal daripada bahasa Arab iaitu al-riswah, tetapi dalam bahasa Melayu lebih dikenali sebagai menyokong seseorang dengan sesuatu. Rasuah secara dasarnya didefinisikan dengan pelbagai syarat tapi mempunyai maksud yang sama pada dasarnya iaitu untuk tujuan memberi atau menerima supaya melaksanakan sesuatu yang bercanggah dengan undang-undang ataupun peraturan yang disediakan. Seterusnya, rasuah politik di Malaysia. Berdasarkan kes-kes rasuah dalam kalangan ahli politik yang berlaku di Malaysia, bermaksud pegawai badan kerajaan atau ahli politik itu sendiri yang melaksanakan kesalahan seperti yang dinyatakan dalam ASPRM 2009 dan Akta Kanun Kesisaan. Punca berlakunya rasuah politik dapat dilihat pada beberapa aspek seperti untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan untuk mendapat sokongan atau meraih undi ketika bertanding. Contohnya kes rasuah politik ni dapat dilihat dalam situasi ahli kepimpinan politik yang memenangi koalisi majoriti pilihan raya antara ahli parlimen, parti politik seperti UMNO, PAS, DAP, PH dan ADUN. Mereka yang terlibat bertanding akan mula memainkan peranan dengan memancing pihak-pihak lain sebagai tanda sokongan dan perhatian. Sesebuah parti akan mula melaksanakan strategi dengan menawarkan rasuah dalam bentuk hadiah dan habuan yang lumayan untuk mendapat sokongan majoriti yang tinggi. Kesan rasuah politik terhadap masyarakat. Yang pertama, masyarakat akan lemah kepimpinan. Golongan masyarakat ini seolah-olah hidup di dalam persekitaran yang dipenuhi toksik tanpa mereka sedari. Hak-hak yang seharusnya menjadi kepentingan atau keperluan bagi mereka namun dengan mudah ditindas dan dirampas oleh pihak tertentu tanpa rasa simpati. Kesan seterusnya adalah pengamalan politik wang dalam kalangan masyarakat. Pembiayaan politik oleh badan-badan korporat yang dijalankan secara tersembunyi menyukarkan masyarakat dalam melakukan penilaian dan cenderung beranggapan bahawa perbuatan tersebut adalah sebahagian daripada sifat kedermawanan atau perkhidmatan nasional. Kesan yang ketiga adalah masa depan rakyat akan terjejas. Pertumbuhan ekonomi terbantut, kehilangan minat pelaburan asing, kos pentadbiran dan urus niaga yang semakin tinggi akibat daripada rasuah akan menidakkan rakyat untuk mendapatkan perkhidmatan dan menggalakkan kepada berlakunya politik yang tidak stabil dalam negara. Saya akan menerangkan tentang impak rasuah kepada negara. Impak yang pertama adalah perbezaan taraf kaya dan miskin yang ketara. Rasuah boleh menyebabkan masyarakat dan negara mengalami impak yang buruk, meluaskan jurang perbezaan kaya dan miskin, merupakan impak buruk rasuah kepada negara iaitu di mana golongan kaya akan kekal kaya dan golongan miskin akan kekal menjadi miskin. Impak yang kedua ialah kemerosotan pertumbuhan ekonomi. Makroekonomi akan menjadi lemah akibat daripada gejala rasuah yang semakin berleluasa seperti pelabur asing kurang berminat untuk melabur dan menyebabkan ekonomi lambat untuk berkembang. Impak yang ketiga adalah pentadbiran negara menjadi lemah. Rasuah adalah musuh pembangunan negara. Hal ini kerana apabila rasuah kerap berlaku, pentadbiran negara menjadi semakin lemah dan kekurangan kepercayaan orang awam. Impak yang keempat adalah imej negara tercemar, iaitu prestasi dan imej sesuatu organisasi boleh menjadi buruk akibat daripada gejala rasuah. Sebagai contoh, jika penjawat kerajaan yang melakukan dan mengamalkan kegiatan rasuah ini, pelabur-pelabur asing akan menjadi takut untuk melabur dan kurang berminat untuk melabur kerana pemimpin sebuah kerajaan yang tidak adil malah akan meruntuhkan imej negara kerana menggunakan amalan kegiatan rasuah untuk melicikkan pentadbiran negara. Akhir sekali, impak yang kelima ialah melahirkan pegawai yang tidak amanah dan gagal dalam tanggungjawab. Semua ahli politik yang bertanding akan menjalankan pelbagai strategi dan bantuan serta bahkan akan memberi wang yang lumayan kepada mana-mana pihak hanya bertujuan untuk mempengaruhi rakyat untuk mengundi parti mereka. Ketika ini, sikap kejujuran dan amanah yang perlu ada dalam diri seseorang penjawat awam tidak penting lagi bagi seorang ahli politik. Akibat daripada sikap ini secara tidak langsung telah melahirkan pegawai politik yang tidak bertanggungjawab dan amanah dalam memimpin negara dan telah menjadikan pentadbiran negara semakin kurang efisien dan untuk terus berdaya saing seperti negara maju
Seterusnya, saya akan menerangkan langkah untuk mengatasi rasuah politik. Langkah pertama dengan menubuhkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Akta ini diwujudkan dan mula dikuatkuasakan pada 1 Januari 2009. Matlamat yang ingin disampaikan dalam akta ini dengan meningkatkan integriti dan kebertanggungjawapan dalam sektor pentadbiran awam, dengan kata lain organisasi kerajaan dan juga sektor swasta, dengan mewujudkan Badan Pencegahan Rasuah. Langkah kedua dengan mewujudkan Pelan Integriti Nasional. Dalam Rancangan Malaysia ke-9 2006 hingga 2010, Bab 25 juga ada menyatakan berkaitan Pelan Integriti Nasional dalam tempoh RMK 8. Pelan ini diperkenalkan adalah bertujuan untuk memberi fokus kepada pembentukan sesebuah masyarakat yang beretika tinggi dan bermoral, seterusnya mempunyai nilai agama dan akhlak baik dengan kerohanian yang teguh serta nilai etika yang tinggi dalam diri. Langkah yang ketiga dengan mewujudkan Mahkamah Khas Rasuah. Dengan mewujudkan Mahkamah Khas Rasuah juga antara inisiatif kerajaan dalam mengenakan tindakan kepada pesalah-pesalah yang mengambil rasuah dengan membicarakan jenayah rasuah ini di dalam Mahkamah Khas Rasuah yang ditubuhkan bagi membantu mengendalikan masalah rasuah yang dilakukan. Langkah yang keempat dengan pemantapan ilmu pengetahuan dalam politik. Dengan menguasai ilmu dan pengurusan dan pentadbiran membolehkan seseorang pemimpin mentadbir negara dengan baik dan memikul tanggungjawab yang diberikan oleh rakyat dengan telus tanpa timbul gejala rasuah ini. Langkah yang kelima dengan penerapan nilai dan etika dalam pengurusan dan pentadbiran politik. Nilai dan etika sememangnya menjadi perbincangan yang hangat terhadap permasalahan isu rasuah yang berlaku di negara. Penerapan nilai dan etika terhadap diri pemimpin menjadi tonggak utama kepada permasalahan rasuah ini.